warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 6. Jadi pada pagi ini kita berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran kita melalui kaedah PDPR. Okay, jadi untuk hari ini bidang pembelajaran kita ialah nombor dan operasi, dan tajuk kita pada hari ini ialah 3.0 perpuluhan. Sedangkan kandungan kita SK ialah 3.2 penyelesaian masalah melibatkan perpuluhan. Okey, dan standard pembelajaran kita ialah menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung, perpuluhan dan hasilnya hingga 3 tempat perpuluhan. Jadi cikgu harap kamu bersedia bersama dengan cikgu. Kita akan buat beberapa contoh pada pagi ini. Jom kita. Okey, murid-murid, kita lihat soalan kita yang pertama pada pagi ini. Dalam satu pertandingan memanah, Ali memungut 395.78 mata. Abu memungut 35.7 mata lebih daripada Ali. Hitungkan jumlah mata yang dipungut oleh mereka berdua. Okey, jadi soalan dia adalah jumlah. Okey, jadi apabila anda semua nampak perkataan jumlah, bermaksud operasi yang terlibat ialah operasi tambah, tambah. Okey, dan apakah maklumat yang diberi? Ali memungut mata Ali ialah 395.78, manakala Abu memungut 35.7 mata lebih. Okey, di sini anda semua perlu faham ya. Bukan bermakna mata Abu tu hanya 37.5, tetapi Abu 35.7 mata lebih daripada Ali. Bermakna sebelum kita tambah jumlah mata Abu dan Ali, kita mestilah tahu berapakah jumlah mata yang telah dikumpul oleh Abu. Okay, jadi untuk dapatkan jumlah mata yang dikumpul oleh Abu, kita haruslah menambahkan 395.78 ini mata yang dikumpul oleh Ali, dan kemudian tambahkan dengan 35.7 untuk dapatkan markah yang dikumpul oleh Abu. Jadi 395, cikgu buat di tepi ni ya, perpuluhan 78. Okey, tambah dengan 35.7. Ingat dah, kita nak pastikan kita punya penambahan tu betul, kita letakkan titik perpuluhan dahulu. Okey, pastikan dalam satu baris ya, titik perpuluhan. Okey, kemudian selepas titik perpuluhan 7, maknanya 7 di sini, dan kemudian 5 3. Okey, jadi yang di belakang tu tidak ada nombor, jadi apa yang kita buat, kita letakkan sifar. Ya, sifar. Kemudian di depan pun kita boleh letak sifar lah, tapi terpulang lah. Okey, nak letak boleh, tak letak pun boleh. Okey, jadi seterusnya kita tambahlah macam biasa ya. Jadi kita tambahkan daripada nilai tempat yang paling di hujung. 8 tambah sifar 8, 7 tambah 7 14. Jadi titik belah letak dulu, tangan 1 tambah 1. Jadi 1 tambah 5 6, 6 tambah 5 11, tangan 1. 1 tambah 9 10, 10 tambah 3 13, 13 tambah 1, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 4. Jadi ini adalah markah yang telah dikumpul oleh Abu, iaitu 431.48. Okey, jadi jika kita ingin menambahkan jumlah keseluruhan mata Ali dan Abu, okey, barulah kita buat ayat matematiknya. Jadi ayat matematiknya ialah Ali 395.78 tambah 431.48. Okey, jadi kita buatlah dalam bentuk lazim ya. .78 tambah 431.48. Okey, jadi sebelum kita menambah, pastikan titik perpuluhan tu dalam satu garis yang lurus ya. Satu garis lurus, dan kita boleh juga kalau nak letak titik perpuluhan di sini, terus tak titik perpuluhan, tak ada masalah. Okey, jadi kita tambahkan daripada sebelah kanan sekali. 8 tambah 8 16, 6. Kita kumpul semula 1. Jadi 7 tambah 1 8, 8 tambah 4 12. Kita kumpul semula 1. 1 tambah 5 tambah 1 7. Jadi 9 tambah 3 12. Jadi 4 tambah 1 tambah 3 4, 4 tambah 4 8.
Jadi jumlah keseluruhan markah mereka berdua ialah 827.26. Okey, di sini cikgu nak bagi penekanan iaitu ramai murid keliru pada perkataan lebih ni ya. Lebih. Jadi ingat ya, lebih di sini bermakna anda semua kena tambah dahulu ya, tambah begini dahulu. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Teruskan dengan soalan kita yang kedua. Jadi soalan kedua tu berbunyi seutas wayar panjangnya ialah 12.65 meter. Okey. Jadi berapakah panjang bagi 6 utas wayar yang sama itu? Okey, jadi 6 utas. Jadi katakanlah cikgu ada panjang wayar tu sebegini dan kita boleh katakan panjang dia daripada hujung ke hujung ya ialah sebanyak panjangnya 12.65 meter. Okey. Jadi di sini kita cuba fahami soalan ni nakkan kita cari jumlah panjang untuk 6 utas yang sama ya. Jadi 6 utas sama kita ada dua operasi sebenarnya ya. Kita ada dua operasi, iaitu operasi yang pertama kita boleh buat operasi tambah sebanyak 6 kali ya, ataupun operasi yang kedua ialah darab. Okey. Jadi di sini cikgu ingin tunjukkan contoh untuk darab, sebab darab tu lebih mudah lah sebab nak tambah, kalau tambah kena tambah 6 kali. Jadi kita mudahkan, kita tambah darab ya. Jadi ayat matematiknya ialah 12.65 meter darabkan dengan 6. Okey. Jadi jawapannya pun akan dapat unit meter lah. Okey, jadi darab dalam bentuk lazim 12.65 meter darabkan dengan 6. Okey, di sini kemahirannya perlu tahu bahawa yang berdarab di belakang ni kita letakkan di bawah dan sebelah digit 5 di bawah digit 5, sebelah bawah digit 5. Okey, kita boleh salin unit dahulu ya, meter. Okey, meter, dan kita darab macam biasa ya. Jadi 6 tambah 5 darab 6 30. Jadi kita kumpul semua 3. 6 darab 6 36 tambah 3 39. Okey. 2 darab 6 12 tambah 3 dapat 15. Kumpul semua 1. 1 darab 6 6 tambah 1 7. Okey. Kemudian kita tentukan titik perpuluhannya. Jadi kalau tengok persoalan, kita kira daripada belakang, daripada digit akhir tu 1 2 dan jawapannya 1 2. Jadi jawapan ni ialah apa jawapan murid-murid? 75.90 ya. Okey. Anda kata anda nak buat tambah pun tak boleh juga. Jadi maksudnya kita tambah 12.65 meter tambah 12.65 meter tambah 12.65 meter tambah 12.65 meter tambahlah sebanyak 6 kali 12.65 meter tambahkan dengan 12.65 meter juga Jadi untuk contoh ni cikgu buat darab sebab dia akan jalan kerjanya lebih ringkas lah daripada tambah. Okey. Baik murid-murid, kita teruskan lagi dengan contoh kita yang ketiga untuk sesi ini. Ya, soalannya adalah seutas wayar panjangnya 125.48 cm dipotong kepada 4 bahagian yang sama. Berapakah panjang setiap wayar? Berapa panjang setiap bahagian wayar itu? Okey, katakan wayar itu sepanjang ini, katakan contoh ni wayar ya. Okey, jadi wayar ini nak dipotong sebanyak 4 bahagian ya. Ni nak dipotong banyak 4 bahagian ya. 1 2 3 4. Katalah 1 bila bahagian pertama, bahagian yang kedua, bahagian yang ketiga, bahagian yang keempat. Okey, jadi nak potong pada 4 bahagian yang sama. Yang kena ingat yang sama di sini ya. Okey, berapakah panjang setiap bahagian wayar itu? Jadi operasi yang terlibat apabila kita nak potong ke bahagian 4 bahagian yang sama ialah operasi pembahagian. Ya, pembahagian kepada 4 bahagian. Bahagi dengan 4 lah. Jadi ayat matematik dia
adalah 125 perpuluhan 48 cm bahagikan dengan 4, ya. Dan jawapan pun dalam sentimeter lah. Okey. Jadi kita tulis semula dalam bentuk lazim. Jadi 125.48 cm bahagikan dengan 4. Ya, mudah saja. Okey, sifar 4 lah. Kita ingat sifar 4 dia cikgu rasa. Sifar 4 dah semua hafal kan, senang sangat. Okey, jadi kita mulakan bahagi. Jadi 1 bagi 4 tak boleh, ya. Jadi kita ambillah 12 bagi 4. Yang 12 bagi 4 yang paling hampir adalah 3, ya. 4 dapat 3, 12. Jadi maknanya di bawah kita letakkan 12, ya. 12. Okey, dan kita tolak. Jadi 12 2 tolak 2 sifar. 1 tolak 1 pun sifar. Okey, selesai. Jadi kita turunkan 5. Ya, 5. Okey. Jadi 5 bagi 4 yang paling hampir lah 1. Maknanya 1 dan 4. Jadi kita tolak dan akan dapat baki 1. Okey, kemudian kita buat apa? Kita turunkan 4. Dan dalam masa sama kita boleh juga kita nak salin, ya, titik bulan tu di atas. Jadi 11 31. Okey. Okey. Jadi kita turunkan 4 menjadi 14. Ya, 14 kita sambung semula. 14 bagi 4 paling hampir lah 3, 4 darab 3 12. 12 di bawah ni. Tolakkan 4 tolak 2 2. 1 sifar, selesai. Jadi kita turunkan, akhir sekali kita turunkan digit 8. Sebelah dengan 2 dapat 28. 28 kita bahagikan dengan 4 akan mendapat jawapan tepat ialah 7. Yang mana 7 darab 4 sebanyak 28. Okey, dan kita tolak 8 tolak 8 sifar, 2 tolak 2 sifar. Dan selesailah operasi kita. Jawapannya ialah 31.37 cm, ya. Cikgu ulang semula. Jawapannya ialah 31.37 cm. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan contoh soalan kita yang keempat untuk sesi ini. Soalan dia ialah dalam satu pertandingan Ben mendapat 249.68 mata. Chan pula mendapat 32.6 mata kurang daripada Ben. Hitungkan mata yang diperolehi oleh Chan. Okey, mudah saja. Okey, jadi operasi yang terlibatnya satu sahaja, operasi penolakan, ya. Macam mana kita tahu operasi penolakan? Kita tengok kepada kata kunci dia kurang, ya. Kurang itu maksudnya kita dah tolak satu jumlah yang lebih besar, ya. Jadi ayat matematik dia lah seperti inilah, ya. Maksudnya 249.68 tolak 32.6 mata. Jadi kita salin semula dalam bentuk lazim. 249.68 tolak 32.6. Ya, pastikan susunan nombor-nombor tu betul sebelum kita menolak. Kalau tidak, jawapan mungkin ada kemungkinan salah, ya. Jadi pastikan titik puluhan tu dalam satu garis yang lurus. Kemudian di mana ada digit kosong, tempat kosong, kita letakkan digit sifar, ya. Sifar dan sifar. Okey. Kemudian kita menolak macam biasalah. 8 tolak sifar 8, 6 tolak 6 sifar, titik puluhan tu kita salin semula. Kemudian 9 tolak 2 7, 4 tolak 3 1 dan 2 tolak sifar sifar. Jadi jawapan ni ialah 217.04. Okey, murid-murid, kita teruskan dengan contoh kita yang kelima. Soalan dia, hasil tambah dua nombor ialah 58.06. Satu daripada nombor tersebut ialah 42. Apakah nombor yang satu lagi? Okey, soalan ini melibatkan penambahan yang melibatkan anum, ya. Jadi kita
cuba keluarkan maklumat yang diberi. Jadi dia kata 2 nombor ya. Jadi cikgu boleh katakan satu nombor tu kotak ni tambah yang kotak yang kedua ya, sebab dia kata 2 nombor ya. Dia boleh 2 nombor tambah bersama dengan 58.06. Okey, kemudian dia kata satu daripada nombor tersebut ialah 42. Okey, katakan kita letakkan depan yang 42. Okey, jadi apakah nombor yang satu lagi? Maksudnya soalan ni nak cari nombor yang kedua. Okey, jadi apa kita nak buat? Apa pasti dia? Okey, anda katalah anda semua tak nampak apa pasti apa, macam keliru kan apa pasti apa. Cuba kita ringkaskan masalah tersebut. Kita gunakan kaedah analogi ya, kita meringkaskan situasi soalan tersebut ya. Okey, katakanlah satu ya, kita nak tambah berapa, dapat jawapan 3. Okey, mesti dapat kan, dapat jawapannya 2. Jadi apa pasti yang kita buat untuk dapatkan 2? Kita buat 3 tolak 1 ataupun 3 di sini tolak 1 ya, dapat 2. Jadi maksudnya kita ambil konsep yang sama ya, maksudnya 58 ya, dengan kita ubah pada soalan kita yang tadi, bulan sifar 6 tolak dengan 42, dapatlah nombor yang dalam kotak tersebut ya. Okey, jadi kita letakkan susun semula dalam bentuk lazim. Jadi 58.06. Okey, di sini ada satu kemahiran yang perlu kamu perlu kuasai, ada semua perlu kuasai. Jadi di sini ialah nombor bulat. Ya, nombor bulat. Nombor bulat tidak ada titik perpuluhan. Jadi apabila kita nak menambahkan nak menolakkan nombor begini ya, kita kena ubah menjadi nombor bulat ni menjadi nombor perpuluhan. Jadi 42 di sini kita kena tukarkan menjadi 42.00. Barulah kita boleh tambahkan dengan nombor perpuluhan, tolakkan dengan nombor ni, nombor yang ada tu. Jadi kita susun 42.00. Okey, jadi kita tambah tolak maafkan cikgu, tolak. Okey, jadi kita tolak macam biasalah ya, bermula daripada digit yang paling hujung sebelah kanan. Jadi 6 tolak 0, 6. 0 tolak 0, 0. Titik perpuluhan tu kita salin semula. Kemudian 8 tolak 2, 6. 5 tolak 4, 1. Jadi maksudnya nombor kita yang kedua tu ialah 16.06. Okey, jadi untuk kita semak jawapan kita, untuk kita ketahui bahawa jawapan kita, nak semak sama ada jawapan kita betul atau tidak, jadi kita salin semula. Nombor yang pertama tadi 42, kita tambahkan dengan nombor yang kedua kita dapat tadi 16.06. Okey, berapa jawapannya? Kita tambahkan, ingat ini 42, maksudnya 42.00 tambah 16.06. Okey, tambahkan 0 tambah 6, 0. 0 tambah 0, 0. 6 tambah 2, 8. 4 tambah 1, 5. Jadi di depan kita dapat 58.06, yang mana jika anda perhatikan sama dengan jawapan untuk soalannya, sama. Jadi apa yang kita boleh buat kesimpulan bahawa jawapan yang kita dapat tadi, nombor yang kita dapat tadi ialah betul ya. Jadi nombor yang kedua ya bersama dengan 16.06. Okey murid, kita teruskan lagi dengan contoh kita yang terakhir untuk pagi ini, contoh kita yang ke-6. Jadi soalan dia berbunyi, jadual 1 menunjukkan markah peserta silat bagi sebuah sekolah. Markah jusuh tidak ditunjukkan. Jadi soalan dia ialah hitung markah jusuh. Okey, sebelum kita teruskan kepada penyelesaian, kita kena fahami dulu apakah yang diberi dalam soalan. Okey, jadi kita lihat ya. Ada 4 peserta, iaitu Jusuh, Udin, Nio. 3 peserta dan jumlah ni ialah 20.622 markah dan
juga markah Udin dan Nior telah diberikan. Jadi soalannya nak anda carikan apakah markah untuk Jusoh. Okey. Jadi soalan ini pun melibatkan anu, iaitu satu anu. Jadi kita boleh bina ayat matematik dia. Okey, ayat matematik iaitu kita mulakan dengan Jusoh. Jusoh kita tak tahu. Kita katakan anu ya, kotakkan tambah Udin 7.18 tambah 6.4 bersama dengan 20.622. Okey, itu ayat matematik dia. Jadi kita teruskan kepada penyelesaian. Langkah pertama kita harus tambah ya. Kita harus tambah kedua-dua markah untuk Udin dan Nior ya. Tambah markah untuk Udin dan Nior. Okey. Ini maksudnya 7.18 tambahkan dengan 6.4 ya. Susun nombor tu betul-betul ya. Jadi 6.4, satu tu bawah 4, dengan letakkan 4 tu di bawah 8. Salah ya. Dan kemudian yang tadi digit tu kita letakkan digit sifar. Okey. Kemudian kita tambahkan 8 tambah sifar sama dengan 8. 1 tambah 4 5. Perubahan 7 tambah 6 13. Jadi maksudnya jumlah markah Udin dan Nior ialah 13. Maksudnya kita boleh gantikan nilai tersebut ya. Jadi maksudnya nilai ayat dia dah berubah menjadi ini markah Jusoh kita tak ketahui. Jadi tambahkan dengan 13.58 dan mendapat 20.622. Okey, di sini jangan keliru ya. Kenapa nombor ni dah hilang? Kenapa dua nombor dah hilang? Sebab kita dah tambahkan di sini ya. Jadi kita boleh buang kedua nombor ni dan gantikan dengan jawapan yang baru. Okey. Kita lihat di situ apa pasti kita nak pakai anu untuk markah Jusoh ya. Iaitu kita buat apa? Tolak. Apa tolak apa? Jadi 20.622 tolak dengan 13.58. Okey. Dapat nombor dalam petak kotak tu ya. Jadi 20.622 tolak 13.58. Seperti biasa, di mana tidak ada digit, kita letaklah digit sifar ya. Kemudian kita tolaklah macam biasa bermula daripada nilai yang paling hujung sebelah kanan. Jadi 2 tolak sifar 2, 2 tolak 8 tak boleh. Jadi kita kena pinjam pada rumah 6 tinggal 5 15 8 4 5 tolak 5 sifar Tuhan 4 tolak 3 kita boleh 3 dan 1 tolak sifar. Ini adalah markah Jusoh ialah 7 dan sifar 4. Okey, anda katalah kita jadi 7.042 tambah 7.18 tambah 6.4. Okey, kita tengok apakah jawapan kita akan dapat. Adakah dia sama dengan jawapan yang diberi dalam soalan? Kita tambah. Okay, di sini 3 nombor ditambah buatlah Okey, murid-murid, kita tambahkan 2 nombor di depan dulu dengan tambah nombor di sini saja. Jadi 2 tambah sifar 2
8 tambah 4 tambah 8 12. 1 tambah 1 1 tambah 1 2. Dan 7 tambah 7 14. Okey, dan seterusnya kita tambahkan dengan nombor kita yang ketiga 14.222 tambahkan dengan 6.4. Okay, jadi di sini sila beri perhatian yang pastikan titik puluhan tu dalam satu garis yang lurus. Kemudian kita tambahkan, letakkan sifar di tempat-tempat yang tak ada digit ya. Jadi 2 sifar di sana, kemudian kita tambah macam biasa. Jadi 2 tambah sifar 2, 2 tambah sifar 2, 2 tambah 4 6, titik perpuluhan. 4 tambah 6 10. Kita kumpul ke 1. 1 tambah 1 2. Di depannya 20.622. Jadi anda semua boleh lihat bahawa jawapan yang kita cari ni sama dengan yang diberi dalam soalan. Jadi kita buat kesimpulan bahawa markah justru yang kita dapat cari tadi ialah yang betul ya. Jadi kita boleh tulis dulu. Kita boleh tulis sikit ini mata justru ya bersama dengan 7.04. Okey, jadi itu saja tugas kita pada kali ini. Kita buat tekan link soalan di bahagian description dan anda semua buatlah berpandukan kepada buku yang kita sebutkan ini. Jadi sila like dan subscribe kepada yang ini. Dan saya kata anda rasa video itu boleh disebarkan ke publik dan beritahu share. Jadi itu saja Cikgu. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.